membawa 700 jemaah haji yang sedang dalam perjalanan ke Mekah. Mereka nak masuk Madinah tidak boleh sebab armada tentera Osmaniyah sedang berjaga di Laut Merah. Mereka melencong dan mereka temui jemaah haji daripada timur dan kita jangka daripada alam Melayu. Dibunuh 700 orang moyang kita. Dan dalam perjalanan itu mereka meruntuhkan 300 masjid dan mereka membunuh laki dan wanita dan mengambil kepalanya untuk mendapat harga emas yang ditawarkan oleh raja mereka. Mereka tak pernah datang untuk cari rempah, mereka tak pernah makan rempah. Makan karipak pun pedas. It's very hot, dia kata makan karipak kita. Tiba-tiba dia ajar bahawa dia datang dan cari rempah. Inilah penyelewengan sejarah dalam negara kita. Sebab sejarah mereka yang tulis. Kita kalah ketika itu, mereka yang menulis sejarah. Dan siri kedua ialah Al-Bukak. Tujuannya sekali ini harus digali kubur Rasulullah segera. Dan tugasnya ialah untuk terus ke Madinah, masuk ke Laut Arab dan masuk ke Jeddah, terus masuk ke Madinah, gali kubur Rasulullah apa cara sekalipun. Dan tugas ini dibawa oleh Alfonso di Abu Kak. Dan tugas kedua ialah untuk menyekat air Sungai Nil. Mereka sangka umat Islam hanya ada di Mesir. Bila sampai di Laut Merah, tentera armada Osmaniyah yang sangat banyak di situ. Tuan-tuan, satu masa dulu kita di bawah Osmaniyah. Osmaniyah menjaga keselamatan haji umat Islam, tetapi apa yang dibunuh oleh Portugis tadi ataupun oleh tentera di Spanyol tadi ialah yang terlepas daripada pengawalan Kerajaan Osmaniyah. Oleh kerana Laut Arab tidak boleh dimasuki oleh tentera daripada Portugal, mereka melencong ke India. Mereka bukan untuk pergi India. Mereka tidak pernah berminat dengan India. Mereka hanya berminat untuk Madinah. Tapi sekarang oleh kerana mereka telah masuk ke Laut Arab untuk ke Madinah, mereka melencong ke India. Maka mereka ketahui bahawa India adalah benua Islam. Baru mereka tahu bahawa di India adalah benua Islam, umat Islamnya ramai, ulama-ulamanya ramai. Maka Osmaniyah telah menyekat mereka daripada masuk ke Madinah. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, adik-adik, mereka datang ke India. Apabila diketahui bahawa tentera Portugis telah sampai ke India, Osmaniyah yang berkawal di Laut Arab, maka panglimanya dipanggil. Ini panglima Islam bernama Periris. Sejarahnya cukup menyayati. Barangkali fitnah telah berlaku. Dan bagaimanakah tentera yang sangat hebat ini, tentera Osmaniyah, melepaskan tentera Portugis sampai ke India. Kemudian sampai ke Melaka. Dia dipanggil untuk dibicarakan, dituduh, dan kita percaya inilah permainan Portugis. Dia dikatakan membiarkan bahtera Portugis melepasi daripada Laut Arab dan menuju ke India. Dan dia dibicarakan dan dihukum pancung. Ini ialah panglima perang besar kita. Dan kematiannya yang dipancung di Mesir sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Apakah benar-benar dia bersalah ataupun hukuman ini disebabkan oleh fitnah daripada Portugis? Sampai sekarang tidak ada keputusan yang muktamad. Dan sekarang baru kita tahu bahawa dia adalah seorang panglima yang sangat dedikasi kepada Islam. Dan sekarang Portugis sudah masuk ke India. Osmaniyah telah berusaha keras untuk menyekat kemarahan Portugis ke India. Di sekolah kita diajar bahawa bahasa agama Portugis datang untuk mencari rempah, sedangkan mereka datang untuk mencari kepala manusia. Kepala umat Islam itu tidak ada ajarkan. Sejarah ini tulis oleh Portugis, tulis oleh British. Mereka tak pernah nyatakan bahawa mereka datang untuk mencari kepala umat Islam. Yang menyatakan sejarah tersebut adalah umat Islam. Dan mari kita lihat sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Malabari yang menulis kitab Fathul Mu'in yang kita belajar di madrasah barangkali. Dia adalah murid Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan dia menceritakan bagaimanakah dalam kitabnya Tuhfah Al-Mujahidin, dan boleh kita baca sekarang, asalnya dalam manuskrip,
cukup menyayat hati apabila Portugis sampai ke India. Dan ketika itulah umat Islam telah berpecah belah. Dan India sampai ke India, mula-mula sekali mereka membakar seluruh masjid yang ada di India. Di Kerala dan di Malabar ialah bumi Islam yang sangat kental, ditawan oleh Portugis. Umat Islam sangka mereka datang dan memberikan tempat di pelabuhan. Rupa-rupanya mereka datang untuk menghancurkan Islam. Al-Quran dibakar di India, di pelabuhan Malabar. Dan umat haji Islam untuk pergi ke jemaah haji tidak dibenarkan lagi. Mereka paksa untuk orang Islam memeluk Kristian, menyembah salib, dan untuk menghina Rasulullah. Sebab mereka datang ialah kerana untuk menggali kubur Rasulullah. Tetapi mereka tidak berjaya dan mereka sangat dendam. Dan mereka jadikan wanita sebagai hamba, dijual dan diperkosa wanita kita. Catatan yang dicatatkan oleh Syekh kita menunjukkan penyakit sifilis pertama yang disebarkan di Asia datang daripada tentera Portugis. Penyakit sifilis pertama di Asia ialah disebarkan oleh tentera Portugis. Dan kita boleh lihat mereka menawan umat Islam, membunuh mereka dan menukar mereka menjadi Kristian dan mencari tali barut mereka di India. Sebahagian umat Islam diberikan upah yang besar dan mereka bersama Portugis untuk menghancurkan Islam sendiri. Dan ini dinyatakan secara jelas oleh tokoh kita Syekh Zainuddin Al-Mabari, dan tuan-tuan boleh baca, adik-adik juga boleh baca, tetapi dengan syarat bahasa Arabnya baik. Oleh sebab itu kita lihat bagaimanakah yang sebelah kiri menceritakan dengan detik yang sangat-sangat menyayat hati. Umat Islam diperkosa dan sekarang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Boleh kita baca dalam bahasa Inggeris. Tuhfah Al-Mujahidin ini sangat-sangat menyentuh hati. Saya baca berkali-kali dan ini sangat menyentuh hati kita. Bagaimanakah apabila Islam kalah, mereka telah menjadikan Islam sebagai target mereka yang tidak ada kesudahannya. Akhirnya mereka sampai ke Melaka. Di Melaka mereka cuba lakukan sebagaimana di India. Di India mereka terus membunuh. Tetapi di Melaka ada pasukan tentera yang hebat. Maka mereka menggunakan plan B. Plan A sampai ke pantai, bunuh semua Islam, hancurkan masjid. Plan B, kita berpura-pura untuk berniaga. Mereka isikan kapal mereka penuh dengan rempah. Baru timbul rempah. Mereka bertemu dengan sultan kita, "Wahai tuanku, kami orang daripada jauh datang untuk berniaga dengan negara tuanku yang sangat kaya raya. Sudilah apa kira tuanku berikan ruang kami untuk berniaga di sini." Sebenarnya mereka sedang mencari proksi. Dan proksi inilah yang menjatuhkan kerajaan Melaka. Kita lihat bagaimanakah kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, Seljuk Turki, Osmaniyah, Mogol, Melaka ialah sanak yang sama. Kerajaan Melaka adalah sanak yang sama. Yang kemudian Portugis mengetahui bahawa di Melaka, mereka sebut Melaka, dalam sejarah Portugis mereka sebut Melaka. Melaka itu dinamakan oleh orang Islam. Melaka ialah tempat pertemuan, bukan pokok Melaka. Pokok Melaka tak ada mengenai dengan sejarah kita. Dan Portugis menyebut Melaka, umat Islam menulis Melaka, orang Belanda sebut Melaka, orang Melaka sebut Melaka. Tuan-tuan, nama itu ada entiti. Dalam Melaka ini menunjukkan bahawa Islam telah bertapak di Melaka. Kita teruskan. Ketika itu kita lihat ketika Melaka sedang bertahta, Sultan Muhammad Al-Fatih berada di Istanbul, membuka Istanbul, membuka Konstantinopel, dan kekuatan antara Melaka dengan Konstantinopel yang sudah menjadi Istanbul dipadukan untuk kebaikan umat Islam. Dan umat Islam berulang-alik ke Istanbul, termasuklah Panglima Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah juga diutuskan oleh raja untuk membeli meriam daripada Istanbul. Melaka ialah gubernur kepada Osmaniyah di Istanbul. Dan kemudian juga Aceh ialah gubernur kepada Osmaniyah di Alam Melayu. Wakil Osmaniyah ialah di Melaka dan Aceh. Sultan Mansur Shah dalam sejarah Osmaniyah disebut Mansur Pasha.
Maksudnya lah Gubernur Kerajaan Osmaniyah di alam Melayu, Sultan Mansur Shah, yang kemudiannya menyediakan bahtera yang besar di dunia. Ini bahtera Sultan Mansur Shah yang digunakan untuk haji dan terus ke Istanbul melalui bukan daripada Semenanjung Tanjung Harapan, tetapi mereka berlabuh di kawasan Laut Merah dan meneruskan perjalanan ke Istanbul. Ini kapalnya sangat besar yang boleh memuati gajah sebagaimana yang disebut di sini. Dibina oleh Sultan Mansur dan mengutus Hang Tuah untuk bertemu dengan Sultan Ahmad Fatih, membeli senjata untuk pertahanan Melaka. Dan inilah yang cukup hebat, tuan-tuan, kita lihat. Dan Melaka ketika itu terkenal dengan negara Islam, melaksanakan hukum Islam yang sangat padu dalam Qanun Melaka dan melaksanakan hukum Harabah dalam konteks Undang-Undang Laut Melaka. Di antara pasal-pasal yang penting ialah qisas. Qisas mana bunuh dibalas bunuh. Hukum berzina, muhsan, terdapat hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mencuri, potong tangan dilaksanakan di Melaka. Hukum murtad ialah mati. Ekonomi riba diharamkan. Maka Melaka telah muncul sebagai negara di sebelah timur yang paling aman. Islam memberikan syariah, menyediakan syariah yang untuk kebaikan seluruh masyarakat, termasuklah Islam dan Islam. Dan Melaka sangat aman, tenteram. Sekarang Portugis telah masuk. Kita lihat, sebelum kedatangan penjajah, kita melaksanakan Islam sepenuhnya. Di Melaka kita ada hukum Qanun Melaka, kita ada hukum Laut Melaka, sebahagianlah hukum tanzil, sebahagian hukum yang jelas Al-Quran. Kemudian dibawa ke Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur, kita laksanakan Islam di Pahang. Hukum hudud laksanakan di Pahang. Dibawa ke Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa, ketika Sultan Muhammad Jiwa dilaksanakan Islam, dilaksanakan hukum Islam di Kedah. Yang muftinya ialah ayah kepada Syekh Abdul Samad Al-Palambani. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palambani mengganti ayahnya menjadi mufti untuk melaksanakan Islam di Kedah. Syekh Abdul Samad Al-Palambani bukan orang Palembang, dia orang Kedah, walaupun namanya Palembani sebab ayahnya asal daripada Palembang. Dan dia telah gugur syahid di selatan Siam. Kuburnya terbiar dalam kebun getah. Dan itulah kekuatan Islam satu masa dulu. Akhir sekali dibawa ke Perak, Perak juga melaksanakan hukum Islam. Dan sebelum British datang ke sini, kita sudah ada land of the law, law of the land. Kita sudah ada hukum Islam sebagai undang-undang bertapak di negara kita. Bila British datang, mereka mengatakan kita tidak ada sebarang undang-undang. Maka untuk kita merdeka umumnya, kita harus mengambil undang-undang Kristian common law sampai hari ini. Dan mereka mengatakan kita tidak pernah ada undang-undang bertulis. Mereka bohong. Dan intelektual kita juga tidak menunjukkan bahawa kita ada undang-undang yang tertulis. Undang Qanun Melaka, Laut Melaka, Pahang, Kedah, Perak telah ada undang-undang bertulis. Kita ada Perlembagaan Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Kita ada Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Dan mereka mengatakan kita tidak sebarang undang-undang untuk merdeka. Maka harus kita menerima syarat-syarat yang tidak munasabah. Pertama, untuk merdeka haruslah kita meninggalkan Islam, mengambil undang-undang Inggeris yang disebut sebagai common law sebagai undang tertinggi negara kita. Dalam ekonomi kita harus kembali kepada kapitalisme, liberalisme, pragmatisme dengan menjadikan interest sebagai asas. Hari ini dasar negara kita dalam ekonomi ialah kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang diasaskan kepada interest. Sama ada kita sedar atau tidak. Bank Islam ada, tetapi bank negara masih mengamalkan interest sebagai asas ekonomi negara kita. Dan kita mengatakan kita negara Islam. Kalau kita negara Islam, tidak ada riba negara kita. Pinjam 100,000 bayar 100,000. Kalau pinjam 100,000 bayar 500,000, itu bukan negara Islam. Tuan-tuan yang semati, Melaka telah jatuh pada tahun 1511. Selepas kita lihat bagaimanakah Sultan memberikan ruang kepada Portugis untuk berniaga, tetapi bukan datang berniaga. Kapal mereka penuh dengan rempah, tetapi bukan untuk rempah. Mereka sedang mencari proksi mereka untuk menjadi tali barut. Melaka jatuh. Bukan kota Melaka yang roboh, tetapi kota Melaka diroboh dari dalam. Kita lihat bagaimanakah yang dinyatakan oleh Alfonso Albuquerque.
Dia mengatakan kekuatan Melaka lebih hebat daripada Portugis. Dan ketika Melaka kalah, dia telah merampas sebanyak, sebagaimana tuan lihat dari sini, dia merampas dengan senjata yang banyak. Ini senjata orang Melayu. Dia merampas 3,000 senapang, 2,000 daripada gangsa, senapan daripada gangsa, dan senapang daripada besi. Dirampas oleh Portugis, dan Portugis mengatakan logistik peperangan Melaka jauh lebih besar daripada Portugis sendiri. Bukan kalah kerana senjata, tetapi penceroboh daripada dalam kota Melaka. Umat Islam telah ada senjata yang banyak, dan sejak Eropah, sebab kita adalah Osmaniyah. Ingat, Sultan Mansur Shah ialah Gubernur Sultan Osmaniyah, dan Osmaniyah adalah negara yang paling tinggi teknologi ketika itu. Tetapi kejatuhan Melaka bukan kerana senjata. Kita ada senjata yang besar, ini yang dibeli daripada Spanyol, daripada Istanbul, dirampas oleh Portugis. Portugis mengatakan inilah antara meriam yang terbesar yang pernah dia tawan dan kepunyaan Melaka. Dan Hitler pernah mengatakan bahawa sehina-hina manusia ialah mereka yang menolong musuh untuk menjajah negaranya sendiri. Tidak ada orang lebih hina daripada orang yang bersama dengan musuh untuk menjajah negara sendiri. Dan mari kita nilai sejarah negara kita supaya tidak berlaku. Dan tuan-tuan, ketika kejatuhan Osmaniyah, kejatuhan Spanyol, mereka mengadakan perayaan besar-besar di Vatikan. Mereka adakan di Saint Peter, tempat pusat Katolik. Yang memusuhi umat Islam ialah Katolik, tuan-tuan, dan bukannya Ortodok. Ortodok tidak pernah berperang dengan kita, tak silap saya. Yang kita sentiasa berperang ialah Katolik yang berpusat di Vatikan, dan mereka telah merayakan di seluruh dunia. Ketika kejatuhan Granada, seluruh dunia merayakannya, tuan-tuan. Dan Portugis sangat takut pada Khalifah Osmaniyah yang masih ada ketika itu, dan mereka mencari tali barut mereka. Inilah panglima yang saya sebutkan tadi yang dihukum mati. Osmaniyah ada meriam yang sangat canggih, Eropah belum ada. Kita sudah ada torpedo, tuan-tuan. Torpedo kita ada ketika Portugis belum ada sebarang teknologi. Tetapi ini tidak dinyatakan dalam sejarah mereka. Sejarah yang tulis oleh orang Melayu sendiri mengatakan orang Melayu perangan keris. Bohong. Sedangkan Portugis mengatakan yang kami rampas ialah meriam yang sangat besar, dan yang kami rampas ialah ribuan senapang yang digunakan oleh orang Melaka. Melaka tidak jatuh kerana logistik, tetapi kerana pengkhianatan daripada dalam. Inilah torpedo kita yang direka oleh masa Osmaniyah. Pada tahun 1633 kita sudah ada torpedo, Eropah belum ada. Kita sudah ada kapal selam, mereka belum ada. Kita sudah ada robot, mereka belum ada. Tetapi tuan-tuan, masa telah berlalu, sekali ke atas, sekali ke bawah. Roda telah berputar, sekali ke atas, ke bawah. Sekarang kita di bawah, mereka di atas. Dulu kita di atas, mereka di bawah. Dan jangan kita takut bila kita berada di bawah, sebab roda akan berputar, dan sebaik saja roda putar, kita akan naik dan mereka akan jatuh. Dan kita lihat bagaimanakah Aceh juga ditolong oleh Osmaniyah sebagai gubernurnya, dan kita sentiasa menentang Portugis, menentang musuh kita, dibantu oleh Osmaniyah. Satu lagi episod yang tidak nyatakan dalam sejarah negara kita. Dan adik-adik, bila kota Melaka telah jatuh, Osmaniyah telah menghantarkan tentera yang banyak. Mereka berjuang di setiap pelosok alam Melayu, dan mereka gugur di Aceh, mereka gugur di Patani, mereka gugur di Kalimantan, mereka gugur di seluruh tempat. Dan kalau kita pergi ke Aceh, kita pergi ke Patani, kubur panglima Osmaniyah masih kita lihat dengan banyaknya. Kita sebagai satu jasad, tidak pernah dipisahkan oleh geografi. Dan ketika pakatan antara Jawa dan juga Aceh, Osmaniyah untuk mengepung Portugis di Melaka, dan Melaka sudah hampir kalah. Tetapi ada pengkhianat. Pengkhianat daripada bawah sekali, tuan-tuan lihat. Pengkhianat datang daripada kerajaan Riau Johor Lingga yang menolong Portugis, dan Portugis dapat bernapas. Ketika itu Portugis sudah hampir kalah.
Tetapi orang Johor memberikan makanan dan di atas daripada daratan. Sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor yang memberikan bantuan kepada Portugis, dan Portugis sempat minta bantuan daripada India dan kita kalah kembali. Mari kita pelajari sejarah ini. Dan orang tua berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Dan memang Melaka ada kota yang sangat kukuh. Dan bila jatuh kota Melaka, Kerajaan Demak di Jawa didirikan dengan papan. Kerajaan Demak tidak sehebat Melaka, dan diasaskan oleh Raden Patah yang bentuk sebuah kerajaan Islam di Jawa. Kemudian dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain yang sama-sama bersatu untuk menghancurkan Portugis, tetapi petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Sejarah membuktikan bahawa bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa kita, tuan-tuan, mari kita ambil pelajaran ini. Dan kerajaan yang bertapak di Jawa, kerajaan yang bertapak di Sulu, yang bertapak di Banjarmasin, Brunei, Pagaruyung, Cirebon bersatu untuk mengalahkan Portugis di Melaka, tetapi sentiasa ada pengkhianat yang bersama dengan musuh Allah. Mari kita ambil iktibar. Dan diteruskan perjuangan oleh pengganti-pengganti kerajaan Demak, termasuklah Adipati Yunus dan kerajaan Cirebon yang kemudian datang kemudiannya, kerajaan Mataram, tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Portugis. Perjuangan diteruskan. Mereka meneruskan ke Maluku. Mereka teruskan ke Ternate. Ternate jatuh kepada Portugis. Maluku asalnya nama Al-Muluk. Al-Mulku yang telah jatuh kepada Portugis. Pada tahun 1570, satu demi satu bumi Melayu jatuh ke tangan penjajah. Dan di sebalik daripada penjajah itu, ada orang Melayu yang menjadi pengkhianat. Dan patung Alfonso de Albuquerque diabadikan di Lisbon. Tuan-tuan melawat Portugal dan dapat tasik bahawakan mereka jadikan Alfonso de Albuquerque yang menjatuhkan Melaka sebagai hero utama mereka. Mari kita kembali kepada Maharaj. Pulau Maharaj inilah pulau Islam. Dan Maharaj ini kemudiannya apabila Sepanyol datang, mereka membunuh seluruh umat Islam di Pulau Maharaj. Mereka tukar nama menjadi Filipina sampai hari ini. Dan orang Melayu tak pernah tahu bahawa bumi Islam yang bernama Maharaj ini sebuah bumi yang sangat kental dengan Islam. Pusat mereka lah ia Manila, yang sekarang kita panggil Manila. Manila ialah kota murtad 100%. Dan cukup malang kalau kita melawat Manila, tuan-tuan. Di situlah bertapaknya Islam begitu lama, tetapi sayang telah dihancurkan oleh Spanyol sebagaimana mereka menghancurkan Islam di Granada. Dan kita lihat perjuangan-perjuangan kita yang terkenal yang bernama Labu-Labu sangat ditakuti oleh Magellan. Magellan datang untuk menghancurkan Islam. Dan yang menolong Magellan di Melaka ialah orang Melayu. Dan Jose Rizal, pahlawan Filipina itu, moyangnya lah yang menjadi penolong kepada Magellan untuk menghancurkan Islam. Dan di sinilah kita lihat panglima-panglima kita bangkit. Labu-Labu menjadi hero kita untuk membunuh Magellan. Magellan sampai di Filipina dibunuh oleh pejuang Melayu kita. Dan dia tidak pernah mengelilingi dunia. Dan diisytiharkan Magellan orang pertama mengelilingi dunia. Bohong. Dan inilah sejarah yang dibohongi. Dan kita lihat bagaimanakah Manila yang asalnya ia Manila telah bertukar menjadi Manila, dan kita melihat satu persatu bumi kita jatuh pada penjajahan. Mereka berkumpul di Mindanao sekarang selepas mereka disembelih di Luzon. Dan inilah nasib umat Islam. Dan di Filipina ada Raja Melayu yang telah terpengaruh dengan Kristian dan meluk Kristian. Cukup malang. Ada Raja Melayu yang meluk Kristian. Filipina yang asalnya Maharaj telah bertukar menjadi negara Kristian sampai hari ini. Cukup malang, tuan-tuan. Kita lihat kemudian di Melaka. Belanda menghancurkan Melaka. Dan kita mengenang Syekh Yusuf Khalwati yang berjuang menentang Belanda. Raja Haji Syahid yang menentang Belanda. Dan mereka dihantar ke Afrika Selatan. Khususnya Syekh Yusuf Kalimantan ini dihantar ke Afrika Selatan dan menjadi inspirasi kepada Mandela untuk membebaskan sistem apartheid di Afrika Selatan. Dan apabila kita tanya Mandela,
tokoh idolanya ialah Syekh Yusuf Khalwati daripada Makassar. Dan inilah perjuangan kita. Dan ini Raja Haji yang telah mengumpulkan seluruh tentera Melayu untuk menentang Belanda. Dan dia menulis surat yang terakhir. Dia kata tanggal ini, tanggal 9 Rejab 1193, 88, dan bertepatan dengan 17 Jun 1784 di Tanjung Palas, Teluk Ketapang. Inilah warkah yang kutulis di atas sejadah ketika menghadap kiblat selepas solat dan doa panjangku untuk umat Melayu. Di sebelah kananku ialah Al-Quran, di sebelah kiriku Dalail Al-Khairat dan badik pesaka di pinggangku. Tetapi tentera yang aku sedang kumpul ini menjadi petualang kepada Belanda, berhati berwajah Melayu tetapi berjiwa Belanda. Mereka lah yang menikam saudara mereka sendiri. Raja Haji mengatakan bahawa bangsa Melayu inilah bangsa pengkhianat. Bukan saya kata, bangsa pengkhianat yang aku kumpulkan seluruh tentera Melayu untuk menentang Belanda, tetapi mereka menentang aku. Aku tidak pasrah. Aku tidak akan undur daripada medan peperangan. Biar peluru menembusi dadaku, bukan belakangku. Aku tidak akan undur sama sekali. Aku tidak akan lagi di medan peperangan walaupun aku seorang. Dan dia buktikan peluru menembusi dadanya, bukan belakangnya. Dan inilah contoh pejuang-pejuang yang menghadapi pengkhianat dalam sejarah bangsa mereka sendiri. Dan akhirnya alam Melayu satu persatu jatuh. Gambar ini gambar di Jawa. Bagaimanakah Jawa dijajah oleh Belanda, menjadikan orang Jawa sebagai hamba tebusan. Dengan makanan yang sedikit, upah yang sedikit, mereka bekerja seperti haiwan. Dan penulis mengatakan orang Jawa sangat-sangat hina ketika dijajah oleh Belanda. Mereka dianggap sebagai hamba abdi. Wanita mereka ditangkap seperti itu. Tetapi sekali lagi, bangsawan Jawa bersama dengan Belanda, di keraton mereka bersama dengan Jawa, bersama dengan Belanda. Keraton dengan Belanda bersatu untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Sekali lagi di Jawa, pengkhianat bangsa ialah bangsa mereka sendiri. Mari kita sedar sejarah negara kita. Sekarang kita dijajah oleh British satu masa dulu. Dan pejuang-pejuangnya telah bangkit. Dan ketika itu kita tidak boleh mengatakan Inggris itu jahat. Lalu orang Sumatera membuat kisah dongeng yang benar. Dengar kisah ini. Tersebutlah kisah Raja Bodorai Putih. Kapalnya datang di negeri Tambang Papan. Raja Bodorai Putih ialah Portugis. Mempunyai sifat yang berikut: 7 hasta bidang dada, 7 cap pokok lengannya, gerahamnya 4 serumpun, segatang makan daging, 2 cupak lekat di gigi. Ini Portugis. Dia sebut sebagai Raja Bodorai Putih sebab Viceroy ialah gelaran untuk orang Portugis. Dan dia mengatakan ada 2 saudaranya bernama Raja Patokah dan Raja Anggerai. Anggerai ini Inggris. Raja Patokah itulah Portugal. Sama-sama jahat. Dan mereka datang untuk menjajah di Sumatera, di tanah Minangkabau. Mereka dapat menawan Puteri Minang Masak, Puteri Kasambung, Puteri Manah Emas, dan Puteri Gendam Gatosori. Tetapi mereka tidak dapat menawan puteri mereka yang disebut sebagai Puteri Genta Permai. Simbol bahawa jiwa mereka tidak dapat dibeli oleh penjajah. Walaupun ekonomi mereka dijajah, negara mereka dijajah, tetapi jiwa merdeka orang Minangkabau tidak akan dijual. Ini disebut oleh orang Minangkabau sebab ketika itu mereka tidak bercakap secara langsung, mereka menggunakan bahasa kiasan. Dan England ketika itu, British, dijajah oleh Yahudi. Yahudi mengatakan, I cannot what puppet is placed upon the throne of England through the empire, but the man who control Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply. Rupa-rupanya British yang jajah Melaya dijajah oleh Yahudi. Kita sedar tak tidak, kita dijajah oleh Yahudi. Rupanya British
tetapi yang menjajah British ialah Yahudi. Itu sebab kita bercuti hari Sabtu. Hari Sabtu adalah simbol Yahudi. Kita masih bercuti hari Sabtu sampai hari ini. Kita sudah merdeka, tetapi budaya kita masih bercuti pada hari Ahad dan Sabtu. Peninggalan Nasara dan Al-Yahud. Tuan-tuan, kisah yang menarik. Orang yang paling kaya dalam dunia, namanya Nathan Rothschild, dan emasnya cukup banyak. Dan tuan-tuan boleh baca kisahnya. Dia buat satu besar, rumah yang besar yang ada emas betul-betul di dalamnya. Untuk masuk menggunakan pintu yang sangat-sangat rahsia. Dia masuk melihat emasnya dan dia tutup pintu. Dia tak lupa untuk tak boleh, pintu tidak boleh buka daripada dalam. Dan dia mati dalam bilik emasnya di England. Dan dia mengatakan manusia yang paling kaya telah mati kelaparan dan dahaga. Dia paling kaya tetapi dia perlukan secawan air. Itulah erti maksud kekayaan. Jangan lupa perjuangan Mak Kilau, adik-adik. Perjuangan Mak Kilau juga telah dibeloti oleh orang Melayu sendiri, oleh para Habib, keturunan Rasulullah, yang menjadi petualang kepada perjuangan Mak Kilau. Dan kita lihat bagaimanakah di antara dua pegawai Melayu yang bersama dengan British untuk mengalahkan Mak Kilau ialah dua orang Habib, Syed Hussein dengan Syed Osman, keturunan baik-baik yang telah bersatu untuk menghancurkan perjuangan Islam yang dipimpin oleh Mak Kilau dan 250 orang Melayu bersama dengan Habib ini. Ini sejarah malang kita umat Islam, tuan-tuan. Dan apakah sejarah ini akan berulang sekali lagi? Apakah kita bersama dengan musuh Allah? Yang jelas, sebab kita lihat orang baik-baik, pegawai tinggi kita yang diberi kepercayaan untuk membimbing orang Melayu ketika itu daripada golongan yang keturunan Rasulullah. Tetapi mereka bersama dengan penjajah untuk menghancurkan perjuangan Mak Kilau. Marilah kita ambil iktibar. Ketika kita dijajah, moyang kita menjadi tentera British. Ini petualang kepada perjuangan Islam. Barangkali yang tabik pada British inilah moyang kita sendiri. Dan mari kita pelajari sejarah ini. Dan kita lihat Osmaniyah yang besar telah hancur disebabkan pakatan daripada Yahudi dan Nasara. Pakatan daripada Perdana Menteri British yang bernama David Lloyd George dan pemimpin Zionis sebelah kanan bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah dalam kurun yang ke-19. Mereka berpakat membentuk Perang Dunia Pertama. Perang pertama seluruh dunia bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah. Bendera bola bintang Osmaniyah. Ketika mereka sudah bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah, tiba-tiba Jerman bersama dengan umat Islam. Satu-satunya negara bukan Islam yang menolong Islam ialah Jerman. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Sebab tuan-tuan membaca sejarah British. British mengatakan bahawa Jerman membunuh 1 juta orang Yahudi. Kata Hitler, saya membunuh tidak semua. Saya tinggal separuh orang Yahudi supaya kamu tahu kenapa saya membunuh Yahudi. Tuan-tuan, yang dibunuh oleh Hitler ialah petualang Yahudi yang telah mencetuskan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dalam Perang Dunia Pertama, kita lihat bagaimanakah Yahudi telah membentuk 2 pasukan untuk menghancurkan Islam. Dalam Perang Dunia Pertama, kita telah kalah. Osmaniyah telah kalah dan Jerman telah kalah. Perang Dunia Pertama, kita telah kalah dan nasib kita bila Abdul Osman kalah, maka seluruh negara Islam telah jatuh. Turki, Syria, Iraq, Iran, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco jatuh serentak. Jatuhnya khalifah kita terakhir, Osmaniyah. Seluruh negara Islam jatuh serentak. Di alam Melayu jatuh serentak. Tidak ada satu negara umat Islam yang masih bebas, merdeka, tetapi dijajah seluruhnya. Melaya dijajah oleh British, Sumatera dijajah oleh Belanda, Filipina dijajah oleh Belanda, oleh Spanyol, Laos dan juga dijajah oleh Perancis, Kamboja dijajah oleh Perancis, Vietnam campa dijajah oleh Perancis, dan tidak ada satu pun negara Islam yang tidak dijajah. Dan benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis yang mulia.
kita dimakan oleh tentera azab. Kita seperti makanan yang menjadi hidangan pada mereka. Dan dalam hadis ini Rasulullah bersabda, yushak an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq. Dan hampir-hampir kamu akan dikerumuni oleh umat daripada seluruh dunia, daripada seluruh ufuk. Kama tada'a al-akalah ila qasantiha, sebagaimana mereka sedang menjamu selera di medan, di atas meja makan. Qila, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, famin qillata yaumaizin, apakah hari itu kita bilangan kita sangat sedikit? Qala la, Rasulullah kata tidak. Walakinnakum wasaun kawasil atsail, tetapi hari itu kamu banyak seperti buih yang tidak ada kekuatan. Ya jaluhan fi qulubikum wa yanza'u rubu min qulubi anwikum, dalam kalbu kamu dicabut tentang kamu telah diserang oleh penyakit wahan, dan perasaan takut musuh kamu telah dicabut daripada hati kalbu musuh kamu. Lihubukum ad-dunya wa akrahatikum al-maut, sebab kamu cinta dunia dan benci kematian, maka kamu akan dimakan oleh musuh kamu, dan kamu akan dimakan, diratah oleh mereka. Benar-benar berlaku, tuan-tuan. Umat Islam diratah seluruhnya. Tidak ada satu negara Islam yang tidak diratah. Dan setiap negara Islam, sama ada di Timur Tengah ataupun di Asia Tenggara ataupun India, Pakistan, semua diratah oleh tentera azab moden yang dipimpin oleh British, Perancis, Amerika, Spanyol, Itali dan seluruh negara Eropah bersatu untuk makan kita, sebagaimana yang digambarkan dalam gambar ini. Benar-benar kita dimakan. Dan adik-adik depan saya, isilah dada kita dengan ilmu yang sepenuhnya, sebab kita berjuang bukan dengan tenaga semata-mata, tetapi isilah dengan kekuatan iman, takwa dan tawakalah. Dan kemenangan bukan urusan kita. Urusan kita adalah berjuang, kemenangan ialah urusan ilahi.